Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Jemputkan fak kita ramai-ramai mai bipung bersama di dalam satu majlis untuk kita nak bincang, nak kecek, nak muzakarah agama Allah. Dia dalam hal keadaan sekarang lalu ni beberapa perkara dah ilama-ilama yang nak dapat nak mari ke emak deh. Tak beberapa perkara dah tak ada lagi. Yang salah satu daripadanya tempat yang tak biasa jatuh salji deh. Tempat yang tak biasa kena salji, boleh kena salji seperti mana Vietnam dengan Laos tu deh. Jatuh himak, jatuh salji. Dan beberapa perkara lagi deh, iaitu loloning deh bukan musim pun boleh makan. Bermakna bukan musim boleh makan ni, bukan musim wadiye pun wadiye ada semua. Maha murah tak nak kira lah tu. Nah, tapi boleh dok makan. Jamai dulu kalau lapas tahu mana bukan musim wasata tak boleh makan wasata. Bukan musim wadakang tak boleh makan wadakang. Nah, tapi nak royak kata sekarang loloning bukan musim pun boleh makan. Dek, sabit tu nak royak kata ilama-ilama kemak beberapa perkara dah. Di antaranya bala-bala yang Allah buat turun mari bermacam-macam bagai. Di antaranya banjir, boh, dek. Dan lepas daripada boh pula, air patah naik tinggi pula. Beberapa perkara yang Allah tunjuk nak kita sedar bahawasanya kita ni dekat dah nak sapa tempat pesannya kita nak pergi sungguh. Apabila jadi lagu tu, kita kena cek, kena yon mari tengok diri kita sendiri. Tengok lagu mana diri kita sendiri. Dah, kita kena tengok diri kita sendiri kata berapa perkara dah sebiang atau beberapa perkara dah daripada barang-barang yang kita cedek untuk nak pergi di akhirat nanti. Daripada bekal-bekal lain nak kita selamat, bekal-bekal lain nak kita sejahtera di hari akhirat nanti, kita buat perkara. Kalau kita tak buat lagi, kena gaduh-gaduh masa sikit dah. Salah satu daripada perkara yang kita jadi bekal bagi kita nak pergi di akhirat, neng nai sebiang tira canam papai akhirat dah ini. Ko ke kan รียนรู้ ศาสนา. Ngaji ni adalah satu perkara bekal untuk kita bawa di akhirat. Lama mana kita duduk tempat ngaji, lama mana kita cokoh untuk dengar, untuk belajar, untuk ngaji, maka cuma itulah masa yang Allah SWT nak bubuh di dalam surat catatan amal kita beberapa daripada pahala-pahala di sisi Allah. Sebab itu hari ini kita nak ngajilah dua perkara ilmu. Yang pertama ilmu tafsir Quran daripada kitab surat kitab Nur Ihsan, tafsir Nur Ihsan, dan kitab yang keduanya iaitu kita nak ngaji perkenaan dengan tasawuf. Tasawuf ni iaitu perkenaan dengan kelebihan-kelebihan apabila kita buat kebajikan satu-satu kali. Kelebihan-kelebihan apabila kita buat ibadat satu-satu kali, insya-Allah deh. Ni kita nak main ngaji tafsir dulu. Kita duduk di ayat 216. Hari ni daripada suratul Baqarah. Tak beberapa hari lagi suratul Baqarah akan habis lah. Dan nak naik surah Ala Imran pula dah. Minta lawi kita ni panjangkan umur. Allah panjangkan umur kita supaya kita dapat khatam. Daripada 30 juz, sejuh dah kita nak habis dah. Ada lagi 29 juz. Minta wi kita ni Allah Subhanahu Wa Taala bubuh panjangkan umur kita insya-Allah. Bagi orang yang dengar online, bagaimana pahalanya? Pahalanya tetap dapat juga. Orang ngaji tang online ni pun dapat juga. Pasal dia usaha juga dengar, usaha juga belajar. Tapi nak tanya kata dia boleh bahagia hak dengar. Bahagia dengar. Bahagia mujahadah, bahagia pergi cari, bahagia
bertemu, bahagia bertemu dengan tok guru, bahagia bersalin dengan tok guru, bahagia mengadak dia tak boleh. Betul ni. Tapi tetap ada baik ada juga pada yang tak ada langsung. Insya-Allah deh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi kul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. 217. Dua ayat ya kita baca saat ni, tapi dia jadi ayat panjang. Lalu tu kita ngaji 2 ayat deh. Gini kita ngaji 2 ayat. Ayat daripada suratul Baqarah ni Allah Subhanahu Wa Taala duduk cerita kita nanti hati dengawi molek, kita tajukan hati kita supaya kita ngaji, mudah-mudahan ilmu akan terus masuk dalam dada kita dan kita sangat-sangat faham. Apabila kita faham dengan apa yang dikatakan oleh tok guru dan ilmu yang kita ngaji, maka kita akan jadi seronok dengan ngaji kita. Kita jadi sedap, kita jadi mikwamsuk dengan ngaji sebab kita kaucai. Allah Subhanahu Wa Taala duk royak ni perkenaan dengan ayat 216 nak turun. Tiap-tiap ayat tuk-tuk ongkan. Semua ayat dalam Quran ya tak turun dengan sengaja-sengaja. Bermakna tak ada turun, tak ada apa-apa ni ya tak turun. Dak. Nak royak kata tiap-tiap ayat ya kena ada asbabun nuzul orang panggil. Asbabun nuzul ni gapo? Asbab bagi nak turun ayat ni. Tuk-tuk ongkan catong mi asbab. Asbab ke head pun. Head andai. Head pro. Turun ayat satu-satu ayat. Kena ada head dia. Kena ada asbab bagi dia. Jadi asbabun nuzul bagi ayat yang ke-216 wak kita nak ngaji hari ni. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala duk cerita perkenaan dengan jamin Nabi kita kena sekak wa amal ibadat. Nabi kita kena sekak wa amal ibadat, lagi pula Nabi kita kena sekak daripada ibadat-ibadat haji ke semaya ke jadi kesusah orang susah dengan Nabi kita. Ada orang susah. Orang susah jadi Tuhan pun goyak. Ayat lek bawah ni ayat 216 ni Allah waktu turun ayat wajib perih. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala suruh perih dah. Tak usah kom, tak usah duk tunggu, tak usah gapo. Sebab ayat ni turun zaman Nabi kita duduk di Madinah. Nabi kita duduk Madinah dah ayat ni turun ni. Jadi kau Nabi, kau ayat ni turun ni, kawal-kawal orang Islam ni berkembang dah.
Orang-orang Islam ni ramai dah. Orang-orang Islam memeluk agama Islam daripada ahli-ahli orang Islam ni ramai dah. Dek. Lalu tu ayat 216 ni, iaitu tajuk bercara ke Allah SWT wajib perang atas orang mukmin. Selama kena orang mukmin dia tak usah perang. Salah satu daripadanya dia sikit pada orang. Ki orang kafir tu walaupun di lalani orang memeluk agama Islam ramai dah pun, tapi kalau nak tanding dengan demo terlebih ramai lagi. So, nah. Kalau gitu, Allah SWT pun buat turun ayat ni. Ayat kata suruh perang. Kalau orang kafir saat ni tu teguh orang mukmin kita ni daripada nak buat perkara yang Tuhan perintah. Allah perintah suruh haji. Demo kata Mekah tak usah pergi. Allah perintah suruh semaya. Demo kata sejik tak usah semaya. Nah, Allah perintah suruh buat amal ibadat tu, amal ibadat ni, tapi demo teguh, demo lari, demo netek dengan apa yang Allah SWT suruh, maka Allah kata aku wajib perang. Aku suruh orang mukmin ni perang. Dek. Sebab itulah. Dek, seperti gapo tak zaman dulu ni orang lari, seperti semaya dan haji di Mekah dan lain, dek. Lain-lain daripada amalan-amalan perdu tu lah. Banyak perkara wah dilari oleh orang kafir Quraisy tak kena yang netek kan. Gapo ibadat-ibadat bagi orang mukmin tak kena belaka. Nampak dia marah. Nampak masjid mana pak orang semaya dia pergi rutuh. Dek, gapo dia tahu kata Islam ni kena buat haji, dia kata Mekah tak usah Nabi pergi. Nabi duduk di Madinah pada masa ketika tu. Dek. Apabila jadi lagu tu, dek, maka Nabi Suhaib pun royak kepada Nabi. Deh, Tuhan buat turun ayat kutiba alaikumul qital. Saya royak dalam Quran. Ni Tuhan nak royak semua perang dah ni. Deh. Kutiba alaikumul qitalu. Telah diperdukan atas setiap kamu Tuhan orang mukmin al-qitalu akan perang dengan orang kafir. Telah diperdu, yakni telah diperwajibkan Allah suruh dah ni. Sekalian kamu hai orang mukmin, suruh gapo wa Tuhan suruh? Tuhan suruh kita lu perang. Suruh perang. Kita lu ni perang. Makna perang suruh perang dengan orang mukmin. Suruh perang dengan orang mukmin. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Dan mana sana? Dan yaitu perang tu kurhul lakum, kebencian bagi sekalian kamu. Sungguhnya perang ni pokmu tak kena mana, Tuhan tahulah. Tuhan tahu kata sungguh-sungguh pokmu ni tak kena mana kepada perang. Benci kepada perang. Tak kena kepada perang. Bapa tak kena kepada perang? Sebab musyakkah. Sebab susah. Sebab musyakkah ni sebab susah dan sebab kepayahan. Salah satu daripadanya kita sesak je lah ni. Islam masa Nabi dulu sesak ya, tak kaya lagi. Dan kita buat kita sikit lah lagi. Sebab kita ni tak, kalau nak tanding dengan orang kafir Quraisy, bagi 5, bagi 10. Tengok pergi perang Badar. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. Kadang-kadang pergi perang orang mukmin 300, orang kafir 1000 pergi perang. Tu jadi segar bagi orang mukmin nak perang tu. Segar bagi nak pergi perang. Ya kena semangat fisabilillah, ya penuh dalam hati nu baru boleh pergi perang dengan penuh. Tak takut kau gapo. Sebab apa? Sebab kalau nak kira kadak tu kita harus nanam dulu gitu. Sebab kita sikit senjata-senjata tak ada, kuda pun ada tak berapa ekor, dan pedai-pedai pun ada tak berapa bila. Yang gisah ni dengan hati yang semangat untuk nak buat perintah Allah saja ya. Sebab itulah tak kena mana orang mukmin dengan perang ni. Selama kini Allah tak suruh. Tapi mari di siapa masa orang duk kak lari dengan perintah Allah telajak ni, Allah buat turun ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu. Telah diperdukan dah di atas puak kamu ni orang mukmin. Allah perdu gapo? Allah perdu suruh kamu ni
Kita pergi dah dengan orang kafir yang meneguh kamu daripada wa amal ibadat kepada Allah. Gapo Allah suruh dia kat larang, maka wajib pergi orang lagi. Dek. Tuhan tahu. Padahal aku tahu Tuhan kata wa huwa kurhul lakum. Sesungguhnya hati-hati buat kamu ni tak kena kali kepada pergi. Hati-hati kamu gerung kepada pergi dan hati-hati kamu wasa segar dengan nak pergi, dengan sebab musyaqqah dalam peperangan, dengan sebab kepayahan dan tak ada orang panggil kata amnui kuam seduak dalam perang ni tak ada. Dek. Wa asa an takrahu syai'ah. Dia kata wa asa dan tetapi sesungguh bahawasanya dek benci akan suatu itu dek dan bahawa sesungguhnya bahawa kamu benci akan sesuatu tu bagi hakmu tak kena tu muasa tak molek muasa apa halah muasa apa gitu muasa apa gini kalau nak sebab pergilah kita fikir wasa tak molek dengan diri kita fikir wasa apa kita ni dapat orang panggil siap priap atau kita wasa apa kita saat itu orang panggil kata kita wasa bagi ni tak molek bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an. Kadang-kadang kita berasa apa barang tu tak molek bagi kita. Wa huwa khairul lakum. Sesungguhnya di sisi Allah dan iaitu barang kita rasa tak kena tu terlebih baik bagi kita. Kau kata jangan duduk suka main. Jangan duduk suka main. Kadang-kadang kamu suka barang ni tak molek. Aku ni gini, aku ni gitu. Kalau barang ni duk aku gini tak molek. Aku boleh kau tu tak molek. Aku boleh kau ni tak molek. Kita rasa tak kena dengan apa yang Allah beri kepada kita. Allah kata barangmu tak kena tu wa huwa khairul lakum. Terlebih baik bagi kamu lagi. Fikir dengan otak ni, anak ramah lah. Susah. Rasa tak molek dah. Rasa tak kena. Susah nak perok lah mana anak ramal learning bukan jamai dulu makan nasi dengan gari ke gebuh bukan learning kena datang ngaji kena gapo kita nak ada anak ramal lagu mana lah nak perok lah mana kita bekerja pagi makan petang. Saya kata mu duk fikir wa asa an takrahu syai'an muasa benda tu tak molek bagi kamu muasa benda tu payah bagi kamu muasa benda tu benci oleh kamu wa huwa khairul lakum sesungguhnya barang tu terlebih baik bagi kamu. Besar masuk sini pada orang. Nah, hatu wallah duit, haning Allah duit, hatu mari menanak wi makan piye beripong masuk rumah tak senyap, tak sunyi, tak gapo. Cucu hatu mari pecek, cucu haning mari pecek. Apabila akhir kehidupan kita bahawasanya tahu kata hak kita tak kena dulu tu khairul lakum terlebih baik bagi kamu. Dek. Sebab itu tiap-tiap kala jangan kita fikir tak molek. Tiap-tiap satu kala yang Allah beri kepada kita tak molek belaka. Allah tak akan uji kita selain daripada barang yang kita boleh pikul. Kalau barang kita tak boleh pikul, Allah tak uji dulu, Allah tak nyanyo. Dia Allah uji kita bermakna Allah tahu dah hati kita boleh pikul. Nah, hati kita boleh terima, hati kita boleh pikul di atas ujian Allah. Sebab itu tiap-tiap kali kita kena uji ke Allah, kita berasa benda Allah uji itu tak molek bagi kita. Dah, Allah uji aku selama kening aku boleh berjalan, tapi ning aku tak boleh berjalan, aku kena seteruk dengan serta merta dengan statullah. Ni karo ni bahasa karo ni karo yang tak molek bagi kita. Karo ni yang kita tak kena, sebab kita kena kita boleh kita boleh jalan, kita boleh unggah, kita boleh buat apa dengan diri sendiri. Sekarang lalu ni nak suat nasib boleh mulut sendiri pun tak boleh. Kita rasa karo tu terlebih tak molek. Tapi kalau kita fikir sebaliknya, kalau kita fikir sebalik tu pula, kita fikir wiluah lagi di atas uji yang Allah beri kepada kita. Selama kening kau kita duk sehat segadega, kau kita boleh jalan, boleh kerja, boleh unggah, boleh buat apa dengan diri kita sendiri, kita ada keingat akan Allah? Tak ada. Tapi sekarang ketika kita kena duduk dia, kita tak ada kerja kena buat, pas semua anggota tak boleh bergerak, maka sekarang yang kita boleh buat iaitu berzikir kepada Allah. Kita boleh ingat kepada Allah. Sebab itu tiap-tiap kali yang kita nampak kata tak molek tu, wa huwa khairul lakum, terlebih baik bagi kamu, Allah kata. Serah ke aku, ya Allah kata, gapo-gapo ni serah ke dia, ya. Dia terlebih tahu, lahu mulkus samawati wal ard. Aku ni Tuhan kata, Tuhan yang jadi
Tuhan jong milik di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dia tahu belakang gapo meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Serah ke dia tahu gapo jadi dengan kita, gapo terlebih baik bagi kita. Jangan kita ngepek-ngepek, bapa lah Allah wi kepada orang tepi rumah aku tu kaya, bapa Allah wi kepada aku ni sesak. Bapa Allah bui ke dia tu sehat, bapa aku jalan kecak. Bapa Allah bui kepada dia jemput capak apa jadi duit belaka. Bapa aku ni perlu siapa kau jemput tahi ni tak jadi duit lagi. Nah. Bapa tak kena sekir kata bapa. Tiap kara yang Allah bui kepada kita, hak tu tetap baik. Ingat-ingatlah. Kalau kita mikir supaya Ustazah Wayak ni, nasib kita tak akan risau dengan hidup kita. Kita tak akan khidmat. Kita tak akan mikir banyak dengan kehidupan kita. Tapi syarat kita kena mikir supaya kita royak saning. Tiap-tiap ujian adalah baik. Dan apabila kita diuji adalah kita disayangi. Kita apabila kita kena uji bermakna Allah sayang kita. Deh. Jangan fikir apabila aku diuji aku dibenci Allah. Jangan fikir lagu tu. Oh Tuhan tak sayang dah ke aku ni. Marang yo anak mati. Hari ni orang minta utang weh. Banyak kara ni Allah tak sayang kita ni. Jangan kita fikir lagu tu. Kalau kita fikir lagu tu, maka kita tak akan setuju dengan perbuatan Allah selama-lamanya. Kita akan nak murih kepada Allah selama-lamanya. Dalam hal Allah kata dah. Kata, lahu mulkus samawati wal ard. Aku ni, baginyo, bagi aku ni, bagi Allah lah. Mulkus samawati. Milik bagi dia belaka. 7 petala langit. Wal ardi dan 7 petala bumi. Semua tu milik bagi Allah. Bermakna gapo yang sakut paut dengan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Allah gerti, Allah tahu gapo sepatutnya dengan dia, gapo tak sepatutnya dengan dia. Bagak tahawi tu molek sama-sama. Jangan fikir tak molek. Jangan pandai-pandai lebih daripada Allah. Allah bui kepada aku setawan ni sebenarnya sepatutnya aku kena lebih lagi daripada Ning ni. Allah kupi ini. Jangan lagu tu deh. Tak baik lagu tu. Nah, sampai tu daripada ayat 216 Ning kita boleh mikirlah. Kita boleh mikir lagu mana? Tiap-tiap kara yang kita fikir kata tak molek, tiap-tiap kara yang kita fikir kata tak molek kepada kita dan benci oleh kita. Di atas satu-satu kara, kadang-kadang wa huwa khairul lakum, terlebih baik bagi kamu lagi. Nah, tu tu heroyak dalam Quran deh. Tu. Habis wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa dan sebaliknya pula, sesungguhnya bahawa kamu tu kasih dan suka buat akan satu perkara. Mung suka akan satu perkara, mung kasih kepada satu perkara. Wa hu syai'an di atas satu-satu perkara tu, wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang mu kena kepada satu-satu perkara tu syarrul lakum, terlebih keji bagi kamu. Ada juga. Kita kena kepada satu-satu perkara. Kita setuju buat satu-satu perkara. Tapi Allah kata kadang-kadang barak mu duk setuju tu. Barak mu duk suka tu. Barak mu duk kena tu. Barak mu suka berlaku dengan diri kamu tu. Syarrul lakum. Keji bagi kamu. Keji bagi kamu. Tak molek bagi kamu. Dan sesungguhnya bahawa kamu kasih akan suatu. Kadang-kadang kamu kasih akan satu-satu perkara tu. Wa huwa syarrul lakum. Iaitu kejahatan bagi kamu. Kenapa? Yang boleh Tuhan kita ni kata dan Tuhan sendiri tu kata kadang-kadang bagi hak kita kena tu dia jadi jahat bagi kita. Dia jadi tak setuju dengan kita. Dia jadi syarrun. Dia jadi bagai tak molek bagi kita. Dalam hal kadang kita kena. Pasal kebanyakan kita nak pergi kena dengan bagai yang setujui oleh nafsu kita. Ada ke orang tak kena bagai nafsu tak kena? Tak ada. Semua kena satu-satu perkara ya guna nafsu. Nafsu kata aku kena kau ni. Kita kena. Mari baju 2 pasal hendeng ke kita. Nafsu, tanya nafsu, mu kena ke mana? Nafsu kata aku kena hak ada beli. Nafsu kata aku kena hak cahaya macam-macam. Nafsu kata aku kena kepada kain hak lembut-lembut tu. Kain hak mahal-mahal. Nafsu yang kena kepada tu. Sebab tu apabila nafsu kena kepada hak tu, maka jatuh kita jadi kena kepada kain tu.
Lepas ingat-ingatlah bahawasanya nafsu-nafsu ni ia cenderung kepada hak Allah Ta'ala suruh. Nafsu tak ajeng setuju dengan barang Tuhan suruh. Nafsu tak ajeng sejalan dengan barang hak Tuhan suruh. Nafsu tak ajeng sekaki dengan barang hak Tuhan suruh. Tak ajeng. Nak kata Tuhan suruh semaya, nafsu kata aku kenalah kau semaya. Dok, kalau Tuhan kata aku pilih mung maya, kata maya pun tak apa. Mu nak maya pun tak apa, mu usah maya pun tak apa, tak ada masalah. Kita pilih ke apa? Kita pilih tak maya. Ni semua di sini pilih tak maya belakang. Kita pilih tak semaya. Cik mana ona tahu mana, cik mana pilih tak maya. Kita tak kena tengok dilik di perdu. Pasal hatu wajib bagi kita. Kita tilik di sunat. Beberapa kali sunat kita buat tiap-tiap hari. Tak buat. Sunat tahajud. Allah kata kalau mu rajin membangun. Kalau mu tak rajin tak usah bangun pun tak apa. Tak ada masalah. Sabit tu apabila lah Allah kata lagu tu. Apa yang kita kira? Apa yang jadi pada diri kita? Yang jadi pada diri kita. Setahun sekali pemuja dah bangun. Tu bagi diri kita. Tapi kalau bagi puaji, tu hak kita nak letak tak boleh dah. Malah geliat ngakok sujud gapo nama pun kita terpaksa kena gamit semaya, kita kena semaya. Tu nak tilik di kita tak boleh. Kita tilik di puasa. Puasa pun seperti juga. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala royak kata buat apa tak apa, tak buat apa tak apa. Nafsu setuju kau tak setuju? Dengan perintah Allah tak setuju. Puasa sunat senang Khamis boleh ke tak? Kalau mu puasa boleh, mu puasa lah. Kalau mu puasa tak boleh, mu tak usah puasa pun tak apa. Tak puasa sehari abu. Dek. Hak sebulan pun tebang-tebang dah pilih hari. Bila nak raya, baju raya beli di bulan Rajab lagi dah. Ini masalah ke kita. Habis kat tu deh. Sabit tu kadang-kadang kita fikir barang tu molek, barang tu comel, barang tu habis-habis sempurna bagi diri kita, wa huwa syarrul lakum, kadang-kadang kejahatan bagi kita. Allah pilih yang mudah-mudah. Dek. Dan sesungguhnya bahawa kamu kasihlah oleh sekalian kamu orang mukmin akan suatu perkara. Mengkasih kepada satu perkara dan iaitu barang mengkasih tu kejahatan bagi kamu pun ada. Apa yang boleh kata lagu tu? Kerana nafsu itu cenderung ni ia tak sejalan kepada keinginan yang mewajib bagi binasa dan lari nafsu daripada sekalian keberatan syarak. Ia tak kena berlaku hak hukum-hukum agama atau amalan-amalan agama. Ia wasa jadi berat di atas dia. Kalau sebut maya sunat wasa berat. Tapi perdu wasa berat. Muju aku boleh semaya. Kalau dia mau bui minta tahu aku tahu 4 rakaat jadi 2 boleh dah Tuhan Zohor. Asal boleh dah Tuhan kurang jadi 2. Sampai tu kau Tuhan kurang tu kurang selalu. Tak nak tanya dah. Biar kita pergi musafir, kita jalan duduk dalam perjalanan ni. Kita duduk di dalam perjalanan ni ke deh. Allah beri peluang kepada kita. Bermakna kata Allah buka kemudahan bagi kita. Allah hai kuam sedua kerau. Allah hai kuam sedua lagu mana? Allah buka kuam sedua ke kita. Allah kata dah mung duduk dalam perjalanan, dah mung duduk dalam susah dalam perjalanan, maka semaya tu aku bui mu kacuh. Iaitu semaya jamak. Dan semaya tu aku bui mu pendek. Bermakna kalau mu nak tawa jadi 2 pun tak apa. Hapak jadi 2 pun tak apa. Tapi kalau mu nak maya 4 pun tak ada masalah. Kita Tuhan buka peluang lagu tu 2 selalu dah. Tak kena kajak banyak kata belalah lama lagi kata nak tubik ni. Belalah dia mau kata nak tubik buka berapa des maya para kan ada aku pakai 2 selalu dah. Bapa Allah buka peluang kita tawa. Tak kena tawa, tak kena kajak banyak, kita 2 selalu dah. Sabit tu kalau duduk rumah kalau boleh tawa nak tawa juga. Sebab apa? Sebab nafsu dengan barat tersuruh tak selorong, tak sejalan, ya tak serupa, ya condong ikut lain deh. Sabit tu lah
kita kena fikir. Barang kita setuju oleh nafsu kita tu, kadang-kadang tak molek bagi kita. Kadang-kadang tak molek bagi kita. Sebab tu mewajibkan bagi saadah bahagia deh. Sebab tu kita kena faham lah kata tiap-tiap perkara Tuhan suruh tu baik dan tiap-tiap perkara Tuhan larang tu adalah perkara tu tak molek bagi kita. Walaupun hati kita setuju sekalipun. Semaya kita tak setuju kalau Allah bui rehat aku rehat lah. Sabit tu masa uzur aku suka tak kena gaduh dengan semaya, tak kena gaduh dengan gapo. Masa retina habis dah pun tak gaduh nak mandi. Bapa sedap dalam masa tak kena ibadat kepada Allah. Sebenarnya sebalik daripada tu kita ibadat kepada Allah dengan semaya 5 waktu sehari, Zuhur, Asar, Isya, Maghrib, Subuh tu tak kena jogging lah. Tu masuk Allah Ta'ala kerebuan takkan lemah kita tu deh. Penuh dengan gerak-geri serta tubuh badan. Hau pelan kalori kita berapa dah. Dah. Ni gaduh nak pergi ungar, gaduh nak pergi gapo. Maya mana? Ni masalah juga deh. Sebab tu jangan kita fikir kata barat Tuhan wi kepada kita, barat Tuhan suruh kepada kita tu tak molek. Kita kena fikir kata semua Tuhan wi suruh kita tu adalah perkara yang baik deh. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu, dan bermula Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan kita tu ya'lamu, terlebih mengetahuilah ia Allah, wa antum la ta'lamun, dan sekalian pok kita semua ni la ta'lamun, tak reti. Serah kau reti yalah. Dia kata wallahu, dan bermula Allah Subhanahu wa taala tu ada ya'lamu, Tuhan reti belaka gapo patut gapo tak patut, Tuhan tahu belaka. Wa antum, dan puak mung ni Tuhan kata la ta'lamu, mu tak reti, mu mekong-mekong saja ya. Inilah yang boleh Allah kata serahlah ke aku gapo-gapo. Dengar apa taat yo, dengar aku suruh terima je. Sebab tu dalam Quran ada sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku turut ni suruh duduk cara ni. Aku dengar, aku turut. Setuju kau tak setuju, hak tu duduk belakang. Tapi apabila aku dengar Allah suruh, aku turut. Dah habis kat tu. Dah. Dan bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengetahui apa yang baik bagi kamu dan apa yang jahat. Dah. Habis kat tu. Sabit tu kita tak tahu. Dah, Allah yang tahu. Dan menyuruh oleh Nabi SAW oleh tenteranya. Ning sebab bagi nak turun ayat 217. Habis dah 216 habis kat. Dan habis kat yang jahat tu. Habis kat tu. Dah habis kat tu. Cuk hak 216. Hak lek depan dan menyuruh oleh Nabi ni asbab bagi nak turun ayat yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Nah. Jadi dan menyuruh oleh Nabi SAW selepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala turun wahyu kepada Nabi, suruh Nabi ni ambil tentera Nabi ni mula akad perang 8 orang atas daripada sahabat-sahabat Nabi. Atas daripada sahabat-sahabat Nabi 8 orang. Ambil orang gagah-gagah, pandai-pandai, bijak-bijak, ambil 8 orang daripada sahabat-sahabat Nabi ni. Deh, Nabi atalah gi perang. Deh. 8 orang ni iaitu diketuai Amir dalam 8 orang ni bermakna tua dalam 8 orang ni, iaitu namanya Abdullah bin Jahshin, anak emuhnya, yakni anak dara Nabi. Dia anak dara Nabi ni bukan anak dara Nabi, sepupu anak pak dara Nabi, yakni sepupu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amir kali ni 8 orang ni setak mula-mula nak perang ni. Nah, dan dalam 8 orang ni Nabi latih jadi Amir tu nama Abdullah bin Jahshin, iaitu sepupu Nabi sendiri. Maka puak hak Nabi atagi tunggu puak kafir tadi tu berjumpalah dengan kafir Quraisy. Nabi atagi tunggu orang kafir Quraisy ni ia telah akad kelik daripada perniagaan. Nabi suruh gidak rot klangkang. Nabi atal 8 orang lagi. Ketua oleh nama apa? Abdullah bin Jahshin sani deh. Pupu Nabi sani. Apabila kita tunggu situ, deh.
Maka berperailah mereka itu akan kafir musyrikin. Perailah. Temung di tengah jalan, perai. Perai. Perai sana pak orang dibunuh. Pak orang kena bunuh. Orang kafir kena bunuh pak orang. Ada orang kafir kena bunuh pak orang. Iaitu namanya dari orang kena bunuh tu Amru bin Hadrami. Amru bin Umar atau Umar bin Hadrami. Umar bin Hadrami ni dia kena bunuh. Salah satu daripada pak orang kena bunuh ke 8 orang hak Nabi atas. Dan ditawe 2 orang. Dia kena bunuh 4 orang, kena tawe 2 orang. Dan lari seorang pada akhir hari bulan Jamadil Awal. Cerita ni bunuh-bunuhan ni atau perang ni berlaku bila? Berlaku pada akhir-akhir bulan Jamadil Awal. Jamadil Akhir. Akhir-akhir bulan Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir gapo? Bulan gapo? Rajab. Rajab ni adalah bulan yang harap perang. Rajab ni masuk dalam bulan harap. Bulan harap perang. Bulan harap perang, tak boleh perang. Lalu tu apabila lah peperangan ni timbul dalam masa hari bulan akhir dalam Jamadil Akhir, jadi kesamaranlah atas mereka itu. Kesamaran bermakna di sini zaman dulu ia tak ada wanti penlak penleng. Ia tak ada wanti pentul-pentul. Demo asai tengok hari bulan, tengok ngebulan gitu ya. Kalau bulan kau kecil, bermakna ni nak naik bulan baru. Gitu ya lah. Tengok bulan agak-agak gitu. Sampai tu akhir bulan Jamadil Akhir tu kadang-kadang orang kata 1 Rajab dah. Kadang-kadang orang kata masuk bulan Rajab dah. Sedangkan kau tu baru duduk akhir bulan Jamadil Akhir. Kemudian jadi kesamaran. Kesamaran di sini waswah di antara orang kafir Quraisy bahwasanya mereka itu bunuh orang tu di dalam bulan Rajab. Orang kafir Quraisy kata masuk dah bulan Rajab. Maka mengkejilah apabila ia tahu kata orang Islam ni bunuh orang dalam bulan hari. Bulan hari dalam Islam depak dah hak tak boleh bunuh orang. Hak tak boleh perang. Hak larang perang dah jadi salah, jadi dosa. 4 bulan. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Zulkaidah, yang ketiga bulan Zulhijjah, yang keempat bulan Mahrem. Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Mahrem. 4 bulan ni haram perang. Lain daripada tu perang lah. Bermakna Jamadil Akhir boleh perang ke tak? Boleh, ya tak masuk dalam 4 bulan haram kali. Tapi waktu demo kesamaran, demo waswah dengan bulan akhir bulan Rajab tu, demo kata masuk dah bulan Rajab. Akhir bulan Jamadil Akhir tu demo kata masuk dah bulan Rajab. Apabila demo kesamaran lagu tu, maka mengkejilah akan mereka itu, oleh kafir dengan menghalangnya. Muhammad ni tak jaga mulut dia. Muhammad ni tak jaga janji kata haram bulan haram bulan Rajab, kata tak boleh bunuh orang, kata tak boleh pergi detek-detek atau fok yo lapai orang ni. Orang panggil kata lokat, orang panggil. Ni pakak keji kepada Nabi. Tahu dah fok ni wang cai. Bulan ni orang tak bunuh orang dah. Wang cai bulan ni orang tak kena pergi gitu gini, kita tak ada bawa senjata apa kali. Detek-detek mari apa fok yo lapai orang. Muhammad ni tak tahu apa Muhammad ni. Keji kepada Nabi dengan sebab dia fikir kata bulan Rajab. Bulan yang diharap pergi. Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lalu tu apabila Nabi kena keji lagu tu, Nabi kena keji di atas kata bergai dengan orang dalam bulan haram ni Muhammad ni. Kan mula berjanji mu kata mu tak saya bunuh orang dalam 4 bulan ni. Mu tak saya timba pergi dalam 4 bulan ni. Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni Rajab ni berapa mu atau orang lapai orang mari keji di atas Nabi tak raksa sanja. Nabi tak raksa kamput. Nabi gitu, Nabi gini. Jadi masa Allah Nabi kena maki, Nabi kena caci pada masa timbul lapai orang atas lapai orang ni.
Bok Nabi kena maki, bok Nabi kena caci ni, maka Allah wak turun ayat 217. Ni asbabun nuzul bagi ayat yang ke-217. Dek. Tuhan pun wak turun ayat mari. Tiap-tiap kali Nabi kena maki, tiap-tiap kali Nabi kena keji, tiap-tiap kali Nabi kena kata kat orang, Allah lah yang tolong. Allah wak turun wahyu sama. Nah, nak pelepah Nabi kita. Allah kata, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Yas'alunaka. Sikit lagi akan no ada orang mari tanya Mung Muhammad. Sikit lagi akan ada orang nak mari sakit dengan Mung Muhammad. Sikit lagi akan ada orang nak mari tanya Mung Muhammad. อีกไม่นานจะต้องมีคนมาสอบถาม จะต้องมีคนมาถามในเรื่องของการฆ่าคนในเดือนฮารอมYas'alunaka lagi akan menanyalah oleh sekalian mereka itu, orang-orang kafir tu akan dikau hai Muhammad. Tanya-tanya tu anis syahril haram, daripada bule-bule haram tu. Kita limfi hamung pergi padanya pada pergi bulan haram. Adakah jaiz, harus atau tidak? Boleh ke tak boleh? Tahu cakap-cakap Tanya sikit lagi akan nak mari orang nak mari tanya Mung Muhammad kata, pergi dalam bulan haram ni betul tu kalau Islam boleh ke tak boleh? Dulu Mung kata tak boleh. Pada terdetek mu tahu lapai orang dalam bulan Rajab mari bunuh pak aku. Betul tu kalau boleh ke tak boleh ni Muhammad. Nah, tak ada lagi orang yang tanya. Tapi Allah pitah royak ke Nabi dulu. Kata sikit lagi ada orang nak tanya lagu ni. Apa mu kena jawab gana Muhammad? Mu jawab gini. Kul qitalun fihi kabir. Nah, kul. Maka mu jawab lah Muhammad kalau ada orang yang tanya lagu tu. ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามแบบนั้น จงตอบไปว่ากุล hendak kata olehmu, hei Muhammad, mu jawablah Muhammad, qitalun fihi, bunuhkan orang satu orang fihi padanya pada bulan haram ni kabir, dosa besar. Dalam agamaku bunuh orang dalam bulan haram ni dosa besar. Nah, kul qitalun fihi kabir, katalah olehmu hei Muhammad, qitalun bermula perang, yakni bermula bunuh-bunuh padanya pada bulan haram tu kabirun, iaitu dosa besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Kamu jawab lagi Muhammad, mu jangan berhenti. Mu jawab we faham. Nah, wasaddun an sabilillah, dan bermula tegah orang fi sabi an sabilillah, daripada jalan agama Allah. Duk lari orang buat perkara Allah Taala suruh, duk lari orang bermula perkara yang menegah orang daripada buat barang Allah Taala suruh. Wa kufrum bihi, dan kufur dengannya dengan agama Allah. Wal masjidil haram, dan tegah orang tak sewa orang masuk dalam masjid haram. Lari Nabi tak sewa masuk dalam masjid haram. Lari Nabi tak sewa Nabi pergi semaya dalam masjid haram. Lari Nabi tak sewa buat haji itu. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan ahlinya, ahli tanah haram tu suruh hidup lain supaya Nabi kena hijrah hidup Madinah tu. Minhu akbaru indallah, hak tu terlebih besar lagi di sisi Allah. Hak tu lebih besar lagi dosa kalau kita tak perak orang lagu ni. Bermakna hak tu terlebih kuat lagi di sisi Allah kalau kita tak bunuh orang lagu ni. Dosa besar kalau bunuh orang dalam masa bulan haram. Tapi dosa besar lagi kalau kita tak perak orang hak ngenak kita lagu ni. Ni Tuhan suruh jawab gitu. Bermula orang yang negahkan daripada fisabilillah, daripada buat di jalan Allah. Wa kufrum bihi, orang netai dengan agama Allah. Wal masjidil haram, orang yang larang orang tak sewa pergi masjid haram dengan tak sewa haji tu. Wa ikhraju ahlihi, amak orang hak duduk dalam negeri Mekah suruh hidup lain tu. Minhu, semua daripadanya, daripada kita sebut saat ni tu, puak ning ni akbaru indallah. Akbaru indallah, terlebih dosa besar lagi indallah di sisi Allah daripada bunuh orang dalam masa bulan haram. Saya fikir banyak. Nah,
Hak mung dok jadi itu dosa besar lebih daripada aku bunuh orang lain boleh hare lagi. Allah kata. Nah. Dan bermula menegah daripada agama Allah dan kufur dengannya dengan agama Allah dan menegah daripada masjid haram dan mengeluarkan ahlinya daripada tanah haram, iaitu Nabi dan sekalian orang mukminin kena hijrah ke, tak boleh duduk Mekah patut Yaman nak bunuh. Kena pindah orang ni. Si Nabi, si sahabat kena pindah pergi duduk dalam negeri Madinah. Kenapa? Kifamung lambatnya. Tu dosa puak tu terlebih besar dosanya di sisi Allah lagi daripada pere bule yang hare. Tu. Lala. Nah, muju ada sadu. Kalau tak ada sadu, kikose lalu dah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Wal fitnatu dan bermula buat fitnah. Buat fitnah dengan syirik tu kepada Allah tu, dengan menyungutukan orang dalam negeri Mekah pakat duk sembah benda yang lain daripada Allah, wa syirik dengan Allah tu. Wal fitnatu dan bermula berbuat syirik, buat tanah dengan syirik kufur tu akbaru minal qatli, terlebih besar lagi dosa minal qatli daripada bunuh orang dalam bulan haram. Dalam agama aku lagu tu. So Nabi jawab. Kalau ada orang bertanya sikit lagi, jawab lagu ni lah Muhammad. Jawab dia masuk. Kata sebenarnya yang dia duk dakwa, kata Nabi duk bunuh orang dalam bulan haram. Nabi duduk waktu tu ni dalam bulan haram. Nabi tak raksa sanja, Nabi tak raksa kamput. Semua kara tu deh. Dosa orang ingin pada dengan demo duduk kupur tenah, duduk syirik dengan Allah, duduk larang orang masuk sejid, duduk larang orang gitu gini lagi. Nah. Semua perkara tu terlebih dosa besar lagi daripada bunuh-bunuh kamu pada bulan haram. Wala yazaluna yuqatilunakum. Wala yazaluna dan sentiasa mereka itu orang-orang kafir tu yuqatilunakum, hendak membunuh mereka itu orang kafir akan kamu hewan mukmin. Dia dah tunggu nak bunuh buat kita sama, tak ada celah ya. Kalau berjumpa, dia bunuh patutlah. Dia dah cari masa, cari jalan untuk nak bunuh buat kita sama. Tu saya kata. Tapi nak rakyat kata, buat dia kena bunuh banyak. 4 orang kena bunuh, 2 orang kena taweh. Maka, jadi yorik wrong dengan gapok Nabi ayat dulu daripada bulan-bulan haram. Sebenarnya buat dia tu tak kira bulan haram tak haram. Kali bunuh buat kita sama. We ada peluang, we ada masa. Sentiasa nak bunuh orang mukmin sama-sama. Kalau dia tak sentiasa nak bunuh orang mukmin, dia tak amat Nabi. Dia tak ada nak bunuh Nabi. Awal mula kan Nabi duduk dalam negeri Mekah. Nabi pindah pergi duduk di dalam negeri Madinah. Apa? Buat dia nak bunuh lah. Tak payah kali ikut rumah Nabi. Siapa Nabi nak tubik payah tengah malam dengan Abu Bakar. Tak payah ke Faya nak bunuh Nabi. Ketika Nabi sana tu nak pergi tubik ke Nabi Ali mai tidur depan Nabi. Apa? Dia mau nak bunuh dia. Dia mau nak bunuh dia sama. Mak bos dia priaki. Jadi tutup dakwa. Sebenarnya Nabi tak ada bunuh orang dalam bulan haram. Tapi masa hak Nabi bunuh tu adalah akhir di dalam bulan Zulhijjah. Jadi kesamaran kata bulan Rajab dah. Tahu tu dah sebenarnya. Hatta yaruddukum an dinikum, supaya kembalilah oleh sekalian mereka itu orang kafir tu andinikum, kembali tu akan kamu orang mukmin andinikum daripada agama kamu tu kepada kufur. Ya sentiasa duk komku sama buat kita. Jumpa dengan orang mukmin mana komku sama. Mu nak masuk agama tak nenek mula ke tak? Mu nak cek gelik ke tak? Daripada mu dah beriman kepada Muhammad, mu nak cek gelik ke tak? Kalau mu nak cek gelik, maka semua jadi bebas bagi kamu. Tapi kalau mu tak cek gelik, semua jual-jual beli ke apa nama semua pun tak ada saya jual kepadamu. Kena boykot habis semua. Ya sentiasa duduk kongku kita sama. Apatah dengan Nabi kita buat lagu ni, maka jadi wrong dia tu. Sabit tu nak tu heroyak ke Nabi. Fok dia tu sentiasa mikir dalam otak nak bunuh buat kita sama. Sentiasa duk cari jalan untuk nak kuwi kita ni kelik kembali kepada agama ya tu.
Dah orang mukmin tu asasilah asal tu agama tu nenek mula. Bo Nabi mari bangkit jadi Nabi jadi Rasul, Nabi bawa agama yang sebenar, Nabi bawa agama Allah Ta'ala suruh bawa ni. Maka apabila Nabi bawa lagu tu, orang Islam hak boleh hidayah, ya nampak. Kemudian bila nampak, ya pindahlah daripada agama tu nenek moyang mula tu kepada agama Islam. Sentiasalah orang kafir Quraisy daripada ketua-ketua dia saat itu mari cari, mari gaya, mari goyak, kelik kembali cuk kelik lah. Muhammad ni orang bohong, Muhammad ni orang gitu, Muhammad ni orang gini, supaya nak kita kembali kepada agama yang pupus semula. Dia cari jalan lagu tu sama orang kafir ni. Dan Nabi kata, deh. Supaya puak orang mukmin ni kembali kelik cuk kepada agama asal, yakni kulit kepada kupum mula. Ini stata'u jika kuasa mereka itu. Kalau kuasa ya kongkulamo dah. Hidup dia tu kita kuasa. Kila ni kita jadi tebadah. Kila ni kita jadi gagah dah. Kalau dia kuasa dia buat lagu tu. Dia nak suruh kita kelik kembali kepada agama asal. Kepada agama dia tu, kepada agama kupo dia tu. Kalau dia kuasa ya wadah lagu tu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Wa may yartadid minkum, dan barang siapa yang murtadlah ia man minkum daripadanya, daripada agama tu, an dinihi daripada agamanya tu. Fayamut maka mati iyo salahnya yogi murtad dalam masa ia hidup ni, wasa nak kembali kelik kepada agama kupu kelik semula. Orang mukmin tu wasa nak kembali kepada agama kupu kelik semula. Ia kembali kepada agama kupu kelik semula saat itu. Kelik saat itu jadi kupu. Fayamut maka mati iyo seorang yang kembali kepada kupu tu mati dalam masa dalam keadaan iyo kupu. Wahwa kafirun dalam hal keadaan iyo tu duk kupu. Lagu mana? Kalau lagu ni faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, tu kata. Kalau cuk kelik semula. Cuk kelik bermakna asa isledah tapi kembali kelik ke kupu mula, duk dalam hal kadai kupu dia yang ajar mari mati dalam hal kadai etok dia nak kembali kepada Islam semula. Mati dalam hal kadai kupu. Lagu mana orang lagu ning? Saya kata faulaika maka bermula mereka itulah habitat a'maluhum batabi semua amal yang biasa buat ta dunia. Batabi semua amalan dia hak dia biasa buat tu fid dunia pada masa dalam dunia wal akhirah pun batabi hak dia dalam negeri akhirat semua. Tak ada amalan ke abuk lah. Kalau buat main-main ni tak ada amalan ke abuk lah. Dia tak ada amalan ke abuk. Kalau kembali kepada kupu semula, kemudian dalam kupu tu mati dengan tok den nak masuk Islam semula. Tu yang kata lagu ni batabi amalan mu hak biasa buat selama kening duduk sedekah ko, duduk buat amal ibadat ko, duduk gapo sekalipun semaya ko, zikir ko, baca Quran ko, semua hak kita biasa buat tu tak ada tinggal-tinggal le nak kata belalah kupu akhir-akhir nu hak awal-awal nu ada juga ibadat-ibadat, ada juga percaya kepada Allah. Sebenarnya kalau kita duduk lagu tu mati dalam keadaan kupu semua jadi batabi. Batabi tak jadi apa, tak pakai apa deh. Maka bermula mereka itulah mati dalam hal keadaan kupu tu telah batalah segala amalan mereka itu batani tak pakar batani tak pakar. Amalan mereka itu yang soleh-soleh pada dunia hok buat baik-baik pada dunia dan akhirat tu tak pakar habis semua jadi hapa. Semua jadi hapa jadi tak guna. Maka tiada kebilenge dengannya tak boleh bileh. Pergi dalam negeri akhirat dulu aku cukup juta ya Allah. Batabi buat temu kupu. Batabi tak boleh bila. Dan tiada sawab. Sawab ni palo. Dan tiada sawab atasnya atas orang yang kupu dalam masa kupu yang mati.
Dan bermula kait dengan mati itu memberi pehe jika kembali kepada Islam dia ada bata amalannya. Kalau kait dengan mati ini bermakna kita boleh pehe. Kalau yo saat itu kembali kepada Islam belum daripada dia nak mati, bermakna amalan semua tak bata. Dia tak bata. Amalan semua tak jadi bata. Kalau dia tu kembali kepada Islam klik semula. Tak hak kata bata ni kih mati dalam hal kadang kubur. Tak dia masuk Islam semula. Murtad klik mula tak apa. Amalan dia ada petullah. Mengucap klik mula bawi me tahu tu ya. Maka diberi palo atasnya. Murtad ni dia ada tiga jalan nak jadi kita jatuh agama. 3 jalan ni kena beringat lah. Yang pertama murtad dengan perkataan murtad dengan kecek pe dengan kata kecek wak mulut beruh ni jangan wak main weh jatuh agama boleh. Habis tu kita kena beringat. Seperti kita kata Allah tak kuasa, Allah dua, atau kita kata muka lain buat jadi sia. Tu jadi murtad dengan perkataan jatuh agama dengan perkataan. Dan selagi ya 3 jalan nak boleh jatuh agama, selaginya iaitu murtad dengan perbuatan. Kita pergi sembah, pergi sujud kepada barang yang lain daripada Allah. Sujud kaki tak boleh. Raja sekali pun sujud kaki tak boleh. Sujud kaki tak boleh. Kalau sujud tunduk lebih daripada hak rokok, murtad. Murtad lah nak ngucap klik mula. Dan selagi murtad dengan etikot pegangnya dalam hati. Kecek tak kecek, perbuatan tak buat kali, tapi pegang dalam hati. Kata gitu gini, lain daripada Allah kuasa ko, atau kita pegang dalam hati Allah dua ko, atau kita fikir dalam hati kata Allah banyak ko. Itulah. Jadi jatuh agama kita. Tuki jatuh agama. Tapi kalau mati dalam hal kadang tak ada gapo dek kembali klik semula. Kalau mati dalam hal kadang decuk klik semula, murtad dah tapi ngucap dah. Lepas ngucap tu dia mati, tak batal amalan-amalan. Dan tiada qada, tak kena qada. Semaya pun tak kena qada, seperti haji ko pun tak kena qada umpamanya. Tak kena qada. Cuma qada dalam masa yang murtad tu ya. Yang murtad. Masa berapa tahun, masa berapa hari yang murtad? Daripada dia buat karo jatuh agama sampai kau nak kembali ngucap klik mula tu berapa hari? Berapa waktu tu? Kena qada? Tak habis lah kalau cuk klik mula. Kalau cuk klik mula tak habis. Tapi kalau tak cuk klik mula mati dalam keadaan kupul lagu tu, tu habis. Habis tak pakai kaki apa tak boleh guna. Dalam masa murtad tu tak kena qada. Maka wajib dalam masa murtad maka wajib qada. Seperti umpama adapun ibadat-ibadat haji tak kena qada dah. Umpama ibadat-ibadat semaya ke puasa ke gapo semua ibadat gapo-gapo kita duk buat tu hak tu kena qada. Haji tak kena qada dah. Habis kat tu. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa ulaika, dan bermula mereka itu segala orang murtad tu ashabun nar, ialah ahli-ahli neraka, ahli-ahli api neraka. Hum, mereka itu orang-orang murtad tu fiha, di dalam neraka tu lagu mana we keadaan dia khalidun, kekal, tak boleh tu beda. Tu takut, sinilah takut deh. Bermula mereka itu segala orang murtad tu, segala orang yang ampunya neraka mereka itu tu pada dalamnya di dalam neraka tu kekal sekali dan tetap kalau zon oleh sirik akad teh. Habis katu asbabun nuzul bagi ayat lek bawah 218 ning, dan tetap kalau z oleh mereka itu pala turun sirik akad teh itu bahwasanya jika selamat mereka itu daripada dosa maka tidak hasil bagi mereka itu pahala. Orang Islam pun was-was juga dalam masalah boleh pahala kau dia pergi dalam masa harap pergi ni. Dan dia pun kesamaran Allah waktu turun juga mana ayat kepada buat dia ayat yang ke-218 insya-Allah kita ngaji minggu depan. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.
buka kitab yang kedua kita pula. Nah. Kitab yang kedua ni dah. Kitab yang kedua ni kita duduk di muka yang ke-24. นะใครที่มีหนังสือก็เปิดหน้า24นะคะkitab ที่2หน้า24ก็คือเรากำลังพูดถึงในเรื่องของการที่ว่าความประเสริฐของการสละวัตแก่ท่านนบีsallallahu alaihi wasallam. Kita duk kecek masalah kelebihan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia selawat kepada Nabi, Allah SWT nak wi pahala cuma mana gapa nama tek tu, insya-Allah kita nak ngaji pada bab ni. Dek. Kata ulama kata dek, tok guru royak bahwasanya seorang yang selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali ya dia selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali ya dia selawat. Allah nak wi 41 kelebihan. Tuhan nak wi 41 perkara. Ni kita duk pilih dalam 41 perkara. Lala ni kita duduk di yang ke-21 dah. Kelebihan 40 21 dah nak ajak online. 21 deh. Yang ke-21 deh. Siapa-siapa dia? Ingat deh, rajin. Lisan, lidah dia sentiasa basah dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari keju Allahumma salli ala Muhammad. Kita suka, kita ingat kepada Nabi. Kita sedih, kita ingat kepada Nabi. Sentiasa mengucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang yang rajin mengucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nak wi kelebihan kepada dia. Orang selawat kepada Nabi ni, sebab bagi menghilangkan apa orang yang selawat kepada Nabi, hilang kesusahan. Selawat kepada Nabi acak-acak, hidup dia tak akan susah. Apa ni sesak. Sesak ni tak nanti ke masalah ada duit ke tak ada duit dah. Jangan fikir kata orang sesak, orang tak ada duit. Orang kaya, orang ada duit lipat-lipat. Sesak apa di sini, ada duit belana-lana pun hok tak boleh makan jak belana. Duit lipat-lipat. Nak beli ketai pun boleh, nak beli udang besar-besar main makan pun boleh. Duit ada belana-lana tapi dia tak boleh makan, bomo lari tak sewi makan. Penyakit. Makan masuk bekak mata jadi pumpe, makan masuk jadi gotu jadi bekak jadi rata jadi gapo. Masalah tu jadi masalah. Bukan masalah ada duit tak ada duit, nak boleh makan tak boleh makan ni deh. Sebab tu Allah nak pelindung kita daripada kepapak daripada kesusahan itu. Nah, duit banyak tapi makan nasi air sama. Dah. Air garam sama. Dah. Duit banyak tapi ikan besar-besar tak boleh makan, ikan besar-besar tak boleh makan. Kena patah, kena gapo. Tu masalah kepapak Dah. Sebab tu duit pun tak ada berharga. Kalau kita saat ni tu tak boleh makan gapo-gapo. Pakar pun tak boleh, naik pun tak boleh. Dah. Kereta ada tujuh hotel tapi bawa tak reti sutai apa. Orang tak ada, kena tupai orang apa tu lah. Nah. Sabik kata. Nah. Yang ke-22. 41 kali saat ni yang ke-22 kelebihan bagi orang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajin selawat boleh lah. Kalau dia rajin selawat ke Nabi, dia ambil lalu dah ni ganjar daripada Allah bui kepada dia selalu dah. Ke-22, siapa-siapa dia yang selawat kepada Nabi sebab bagi mengharumkan baung tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Dia jadi bang sedak tempat kita duduk selawat tu. Misal kata sini tempat kita selawat, jadi tempat tu bang sedak. Bang sedak gapo dia selawat selama kening tak ada bang-bang di sisi malaikat rahmat dia bang sedak. Yo pakai nama happy gitu.
Ya pakak nak mari khabar kita. Malaikat rahmat ya pakak nak mari duduk dekat dengan kita. Apabila kita saat itu rajin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajin selawat kepada Nabi, maka malaikat rahmat akan happy kita. Tiap-tiap kali malaikat rahmat mari, ya mari sekali dengan rahmat. Mari dengan kasih sayang Allah. Sabit tu pak orang sakit kena jaga kebersihan. Sebab malaikat rahmat ya tak kena duduk tempat cuma-cuma. Ya tak kena duduk dengan orang tak rajin mandi. Ya tak kena duduk dengan orang tak jaga kebersihan. Deh. Sabit tu lah kita kena jaga kebersihan. Deh. Papi-papi ni malaikat rahmat tak mari deh. Moga sejuk. Jaga mulut, tubuh, semua kena jaga deh. Kena jaga kebersihan. Tempat orang tidur, orang sakit tu air kecing gapo kena jaga tu. Malaikat rahmat masuk. Apabila malaikat rahmat masuk, ngucap pemuda. Syaitan pun tak wani masuk. Ya dua kali boleh masuk dekat kita. Tak malaikat rahmat, syaitan. Dua tu lah. Pak kita nak mana? Nak malaikat rahmat ke nak syaitan? Nak malaikat rahmat. Syaitan mari tipu lagi, daya lagi, macam-macam. Awak jadi kita nak jatuh agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak jadi sanyo, awak masuk dalam neraka. Malaikat rahmat yang tolak kita masuk surga Allah. Sabit itulah. Pio yang rajin selawat kepada Nabi seolah-olah tepat ya dia duduk tu bang sudah. Kena rajin selawat ke Nabi dah. Dan ke-23 pula, siapa dia yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan daripada hamba itu bakhil daripada selawat atas Nabi tetap kala disebutkan namanya tak termasuk dalam golongan orang kupi. Tak termasuk dalam golongan orang kupi. Sebab apa? Nabi kata sejahat-jahat orang kupi, sebakhil-bakhil orang kupi, iaitu apabila didengar namaku tak menselawati kepadaku. Bermakna kalau orang baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada dia, tak ada bahasa apa. Tak ada sallallahu alaihi wasallam, tak ada sanjung, tak ada akak Nabi, tak ada selawat kepada Nabi. Dak. Nah, orang dak sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senyap mulut tak bergerak-geri. Ni Nabi kata sejahat-jahat orang kupi kali. Orang kupi selawat kepada aku. Bak tak reti. Bapa tak reti, bak tak ngaji. Bapa tak ngaji, bak malas. Cuk lalu dah Kalau malas cuk lalu dah. Kita tak boleh nak pergi buat alasan depan Tuhan. Tuhan kata bapa mu tak selawat kepada Nabi. Bapa mu semaya lagu ni. Bapa mu semaya tak kena. Bapa tehom baca lagu ni. Bapa mu baca tehom tak suka dengar aku suruh. Kita nak ya atau kita malah ngaji Tuhan. Alasan ni mai pan. Dia bermakna tak ada alasan. Tak ada Quran. Quran ni mai pan. Quran kata ku malah. Bapa ku malah. Saya kata dia malah tak apa, aku lepas masuk lain dengan aku. Dia malah sangat jawab malah ni. Kecuali kita susah ya Allah, kita nak jalan lagi pun payah ya Allah, kita tak boleh jalan semasa hidup dulu, kita cacat ya Allah, kita payah nak mengaji ya Allah. Tak apa, alasan tu tak apa. Alasan mu tak ada masa kok? Dak ada. Mu tak boleh jalan kok? Boleh pergi nego. Otakmu tak ada kau dengan orang ngajar. Benar kau? Dok, nego besar tak apa. Tapi malah ngaji. Kalau gitu kak, pergi malah lain dengan aku lah saya kata. Malah sangat kak. Hidup malah lain dengan aku tu. Yang ke-23, yang ke-24, orang selawat kepada Nabi ni kemenangan daripada doa orang atasnya dan hinalah orang meninggal selawat atasnya tetap kalau disebut akan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan sana iaitu apabila kita rajin selawat kepada Nabi, kita termasuk waktu jadi doa kita tu diterima oleh Allah. Dia dapat kemenangan dengan doa orang atasnya. Dan hinalah orang yang meninggalkan selawat atas Nabi jadi hina. Orang yang tak rajin selawat kepada Nabi, orang yang tak selawat kepada Nabi, tetap kalau disebut akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut nama Nabi dia tak berasa ke perkara. Ni orang yang tak rajin selawat kepada Nabi. Ke-25, datang orang yang selawat itu atas jalan syurga dan tersalah jalan orang meninggal daripadanya jalan syurga.
orang yang rajin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia saat itu supaya jalan di atas jalan honogi ke arah syurga dah. Bermakna jalan betul lah. Jalan betul hok tes tengok nak pergi, jalan betul tes tengok kita nak sapa. Iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tersalah orang meninggalkan selawat kepada Nabi. Orang malah selawat ke Nabi, tak rajin selawat kepada Nabi. Sehingga kali-kali nak selawat kali-kali pun, selawat ni lagu mana dah? Tak ingat weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ko. Tak tahu atau mana toh ni. Nak selawat kali-kali wasa bengong, tak tahu nak pilih hak mana ni. Buat tak selawat selajuk deh. Buat malah selawat selajuk. Kalau orang tak rajin selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka meninggalkan dia daripada jalan syurga. Ya jalan tak tetes yang lagi kepada syurga, ya jalan kok lain. Tekok lain deh. Tak siapa. Bermakna mungal apa? Mung tak siapa. Sebab mu pergi kok lain deh. Unga amal ibadat tu, amal ibadat ni unga nak masuk surga. Tak boleh masuk surga kalau tak sayang kepada Nabi. Sebab itu Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa amalkan sunnahku, bermakna mereka itu sayang kepadaku. Siapa dia yang nak tunjuk sayang kepada Nabi, tak payah. Tak kena wagi sayur gula, tak kena cara, tak kena gapo Nabi kita. Nak tunjuk sayang kepada Nabi kita, iaitu kita kena amal sunnah-sunnah dia. Sunnah Nabi gapo? Selain berlakon dengan kita. Sunnah Nabi saleh. Tak boleh saleh COVID. Boleh saleh COVID dah. Sunnah Nabi makan nasi dengan tangan. Tak boleh makan nasi dengan tangan. Tak hiso sodah cuma tengok deh. Makan nasi dengan sudu, makan nasi dengan gapo. Sunnah dengan Nabi makan dengan tangan. Sunnah Nabi makan lauk sikit. Kita nasi sikit. Deh. Sunnah Nabi makan jimat cermat, bermakna makan sunnah Nabi makan sekadar tak lapar, bukan kenyang, tak lapar. Sunnah Nabi makan sekadar tak lapar. Kita makan siapa sok. Kita. Sunnah Nabi rajin bangun maya tahajud tengah malam. Sunnah kita tidur sampai curah subuh ke 7. Ini sunnah kita. Pukul 7 bangun semaya gapo? Duha dah kodok ku maya subuh. Berapa? Semalam khabar dah pukul 4. Pukul orang be subuh, bisa kata orang be subuh pukul 5 cukup. Kita bangun pukul 4.50 kita tidur semula, tak siapa masuk lagi. Bangun sekali lagi subuh gajah pukul 7. Masalah juga hidup kita ni. Sabit tu kena metem molek jalan hidup ni. Jalan ikut suka hati, turut air nafsu gak. Jalan jatuh lubang lah. Lubang ni bukan lubang kot tembok, lubang ngakak. Tu masalah. Yisip hok. Dok gi yisip hok. Yang mai pai. Yisip ha maki yisip ha. Yisip hok 20 ni kelebihan bagi orang selawat kepada Nabi, iaitu lepas daripada Yusuf majlis yang tidak mengucap padanya zikrillah dan rasulnya. Yusuf. Lepas daripada majlis-majlis, ya tak akan pergi bersama, ya tak akan pergi duduk di dalam majlis. Orang wahai selawat ke Nabi tak akan pergi beripung di dalam majlis-majlis hok lala kepada Allah. Lala kepada Allah dan tak ingat kepada Rasulullah. Dia tak ada jadi pemimpin, dia tak jadi orang pergi duduk dalam majlis tu dulu gitu. Kalau dia rajin selawat kepada Nabi. Sebab apa? Allah jaga dia. Majlis mana tak pakai, mu tak sagi. Tak gerak-geri, kita dapat boleh pergi. Ni cara kita selawat kepada Nabi. Salah satu daripadanya, kita akan jadi selamat daripada majlis-majlis lalah. Majlis-majlis yang tak ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke-27, sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah,
dan selawat atas Rasulullah. Sebab bagi sempurna kalam, sebab bagi nak jadi sempurna kecek pe kita tu, kita kena mula kecek kita dengan alhamdulillah. Kena pandai mula kecek dengan alhamdulillah. Tiap-tiap kecek pe nak sempurna kecek pe kita. Kecek pe hok kita kecek tu tak silap, tak salah, kita kena mula kecek kita tu dengan alhamdulillah. Dan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi kecek dengan orang. Nak pergi kecek depan orang. Nak pergi sampak kijo. Nak pergi gapo sekalipun. Nak pergi kecek depan orang. Takut silap, takut salah. Ingat. Belum nak kecek. Alhamdulillah sekali selawat kepada Nabi dulu. Tak akan salah kecek pe kita dulu. Alhamdulillah saja. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kecek Ni kecek jadi silap, jadi salah, kena tenuh macam-macam apa. Tak ingat ke Nabi, tak ingat ke Rasul, tak ingat ke Allah. Cara kita nak kecek, nak pergi minta utang orang ke, nak pergi goyak gapo ke orang ke, nak pergi berita gapo takut-takut dia mau cok ke. Kena selawat dulu. Tak goyak tak boleh, kena goyak. Anak dia balik mati tengah jalan tu, nak pergi goyak naling takut mak dia cok deh. Kita nak pergi tu selawat ke Nabi dulu. Alhamdulillah dulu mula-mula. Lepas tu selawat kepada Nabi. Sudah tu kita boleh kecek apa yang kita nak royak. Mudah-mudahan Allah jaga dalam kecek kita. Tu tak jadi salah. Dah. Yang ke-20 apa saat ni? Yang ke-28. Deh. Yang ke-28 orang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siti siratal mustaqim. Kita tahu dah, apabila kita mati tak tahu tak berapa teseng lagi kita kena temu. Salah satu daripadanya teseng hak mula-mula kali teseng mati. Lepas pada mati kena jumpa teseng kubur. Lepas pada kubur kena jumpa teseng pada masa. Lepas pada masa daripada masa tu beberapa teseng lagi, salah satu daripadanya tempat timbang amal serta titi sirat. Titi sirat ni adalah titi getok sapan yang bukan duduk di atas air seperti dunia, tapi dia duduk di atas mulut api neraka Jahannam. Sampai tu apabila kita geleceh daripada titi sirat tersebut, bermakna kita kena jatuh duduk dalam neraka Jahannam. Bahkan kalau kita ada dosa yang berat lagi di atas diri kita, bahkan jatuh lagi di atas bukan neraka Jahannam saja, turun pergi kepada neraka tu, neraka ni. Sehingga sampai kekal abadi tak boleh tubik. Sampai tu nak boleh kau sampai di syurga, kena lalu kau titi sirat dulu. Pasal muka getok duduk di tempat timbang amalan dan hujung getok, akhir getok nu duduk di pintu syurga. Bermakna mu nak pergi di pintu syurga, kena lalu titi sirat dulu. Titi sirat tak ada erah. Erah apa erah? Pak megeh. Pagar dia tu. Pagar mau kita tak ada pak megeh, anak jatuh nah hari lah, 4 kali sehari dah. Supaya makan ubat. Nah, jatuh. Apa tak ada erah pak megeh. Dek. Sabit tu titi sirat tak ada erah pak megeh. Tak ada tempat save diri. Lagi pula sama besar dengan rambut belah 7. Sorak rambut kita ni mari belah 7. Nak tengok besar mana taruh tulah titi sirat yang kita kena berjalan. Lebih tajam daripada 70 kali lembing. Cesip tahu kong min. Tajam dia. Kita kena berjalan. Jangan ingat kata kita berjalan. Sahabat kadang-kadang orang duduk di atas titi sirat, kena ngakak, kena mengesok. Orang pantas seperti kilat. Tak ada kabar kali kata aku duduk atas titi sirat, kabar-kabar duduk pintu syurga dah. Ini terlebih baik kan ni. Dek, ini orang molek, orang amal seumur rajin, orang amal ibadat, orang turut perintah Allah. Dia boleh pergi dengan serta-merta supaya gila. Dek, jadi titi sirat ni, dah kau tak ada erah, dah kau kecil lagi, tak ada tempat nak megah, kita sana. Ada malaikat azab le bawah ni duk kocok nak kita jatuh. Bedah sungguh malaikat azab ni. Neh, kocok kita jatuh pula. Kalau kita tak save tu kalau kita tak ada amalan nak nanti jaga kita, bermakna kita akan jatuh dalam neraka Jahannam. Kita akan jatuh dalam neraka. Sebab itulah Nabi kata,
Siapa-siapa dia selawat kepada aku, ninglah jadi ubak bagi nak jadi muselamat di titik sirat. Nak kau dak selamat di titik sirat? Nak lah. Tak ada siapa dia tak selamat di titik sirat. Pasal titik sirat ni adalah orang panggil dan sutai. Dan sutai dah. Hono pergi siapa di syurga. Sampai tu nak selamat. Selamat situ boleh masuk syurga. Deh, nak lagu tu. Nak lagu tu kena rajin selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kena kata sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena kata sama. Jangan kata kau dah dalam tahiyat akhir, tahiyat awal saja. Selawat berapa kali hari ni? Hari ni aku selawat dia dalam 8 kali. Dia dalam 7 kali. Oh, 7 kali tu pemujur dah selawat dalam tahiyat. Hak metah-metah ni tak ada. Pemuja Allah buat ada selawat dalam tahiyat deh. Kalau tak ada selawat tahiyat takutnya dak sekali habuk dah. Jadi rukun, jadi rukun. Jadi rukun termasuk dalam rukun 13. Rukun semaya ada 13 perkara. 1 niat, 2 takbir, 3 berdiri betul, qiyam. 4 baca Fatihah, 5 rakaat, 6 iktidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 baca tahiyat akhir, 11 selawat ke atas Nabi. Tu kan jadi rukun. Bermakna kalau mana tak ada selawat ke Nabi, sah ke tak? Tak sah. 12 salam, 13 tertib. 13 perkara ni kena ada apabila kita semaya dah. Jangan buat main-main, jangan buat muda-muda. Lawak ni kena lawak we acak-acak. Tengok selawat sekali-kali selawat ni boleh pahala cemak mana ni kita panggil tak dengar, kita ngaji tak habis minggu 2 minggu ngaji tak habis banyaknya kelebihan selawat ke Nabi. Lagu manalah orang yang lari orang selawat kepada Nabi lagu mana orang yang lari orang daripada selawat kepada Nabi tu Yang ke-29 pula yang ke-29 pula kelebihan bagi orang selawat kepada Nabi 29, iaitu selawat kepada Nabi ni sebab bagi berjumpa orang yang menselawati atas Nabi dengan Allah dan sanak yang husn, yang hasan antara langit dan bumi. Boleh bawa kita pergi berjumpa dengan Allah. Pasal apabila kita rajin selawat tu menunjuki di atas kata kita beriman kepada Nabi dan kita sayang kepada Nabi kita. Dan apabila kita sayang kepada Nabi kita, bermakna kita sayang kepada Allah. Pasal Nabi kita tunggu Allah nak kara benda. Kita tunggu Nabi supaya kita tunggu Allah. Kita sayang Nabi kita supaya kita sayang Allah. Sebab itu siapa dia yang selawat kepada Nabi, menunjuk di atas kata dia sayang kepada Nabi. Bermakna sayang kepada Allah. Sebab itu siapa dia yang sayang kepada Allah, maka dia akan boleh jumpa dengan Allah. Sikit lagi asbab bagi boleh temu dengan Allah. Yang ke-30 pula siapa dia yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab bagi rahmat Allah Ta'ala, sebab bagi yang nak boleh kasih sayang daripada Allah, sebab bagi dia selawat ke Nabi ni, sebab bagi Allah nak cucur rahmat kepada dia, cucur kasih sayang kepada dia. Nak kepada kasih sayang Allah, rajinlah selawat kepada Nabi. Bahkan amalan-amalan lain pun kena rajin buat belakang lah. Salah satu daripadanya kena selawat ke Nabi, jangan tinggal lah. Banyak lagi kita nak syafaat Nabi, minum air dalam lagu Nabi daripada air Kausar tak sewi kita dahaga masa kita pergi daripada masa panas sama dengan matahari matahari cekak dengan pala masa tu kita lah dahaga kuat gapo boleh perubah kita tak dahaga air Kausar, air lagu Kausar. Lagu pia Kausar, lagu yang Allah hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang boleh bui air itu kepada siapa-siapa dan Nabi nak bui kepada orang yang rajin menselawati kepada dia, orang yang sayang kepada dia, orang yang kasih kepada dia. Kalau kita nak jadi orang yang kasih kepada Rasulullah, maka kita kena sayang, kena rajin selawat kepada Rasulullah. Rajin atas rajin atas doa kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Habis kat tu yang ke-30 mengurpai masuk yang ke-31. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Habis dua kita ngaji pada hari ni, insya-Allah lah kita ngaji dah, kita dapat boleh amal lah dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hidayah kepada kita. Selagi pula kena niat. Apabila kita ngaji ni, kita kena niat lagu mana? Niat kata aku belajar ni, aku nak boleh amal, bukan aku nak ngaji saja-saja ya dok. Apa yang aku ngaji, apa yang aku tahu daripada tok guru aku nak boleh amal. Deh, sabit tu kalulah kita saat ni tu nak kita dapat kejayaan, kena niatlah ngaji serta beramal. Kalau kita ngaji serta beramal, setan takut kepada kita ni lebih daripada 1000 orang buat ibadat saja lagi. Buat ibadat saja tak ada ilmu, saya tak takut. Boleh tipu, bahasanya tak ada ilmu, ya mimi kuamru. Yo rajin yo. Dek, saya dah tipu boleh. Sabit tu kalulah misal kata kalau kita nak dapat kejayaan, saya dah tak wani masuk dekat kita, kena tahu dah buat amal. Tahu dah kata selawat kepada Nabi pedah gini mau lalu. Dek, kita kena rajin lah selawat ke Nabi lepas daripada ni. Sabit tu lah apa yang kita ngaji, mudah-mudahan kita boleh amal berlaku insya-Allah. Hari ni hak mana kita dengar, kita amal lah. Hak mana kita tak dengar lagi, hak mana kita tak boleh amal lagi tu, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah SWT akan buka hidayah kepada kita. InsyaAllah kita selawat, kita katuk majlis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وكل الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.